Qala al-Imam al-Bajuri rahimahullah, wa kal maradi, situ dia kata wa yajuzu fi hakim alaihi salatu wassalam wa huwa min al-a'radil bashariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul 'aliyah kal maradi wa nahwihi. Dan harus pada hak para nabi itu segala sifat-sifat kemanusiaan yang tidak membawa pada mengurangkan darjat mereka yang tinggi, seperti sakit dan seumpama sakit. Tak ada masalah lah nabi sakit, itu tak ada masalah. Sifat manusia harus bagi nabi sakit, harus bagi nabi sakit. Kal qauluhu kal maradi, seperti sakit. Ada hak jenis ajar ilmu makrifat ni, dia cakap gini, kata kita ni, kita jadi Muhammad bila kita ada 4 sifat. Dia bilang sidik, amanah, fatanah, tabligh dan a'rad basyariah. Harus kali baca dia faham tu apabila ada pada kita a'rad basyariah. Apa ngaku? Dia kata a'rad basyariah ada pada kita. Tu memang ada dah. Muka Muhammad ke tak Muhammad. Iaitu wajib bersifat kita bersifat dengan sifat Muhammad, iaitu siddiq, amanah, tabligh, fatanah, dan bersifat dengan a'rad basyariah. A'rad basyariah, semua orang ada a'rad basyariah. Yang ni apa ngai tak faham tu. Dia bicara sifat wajib rasul, pergi pasang salah faham. Qauluhu kal maradi, seperti sakit. Ini rasul harus sakit. Wa minhul ighma, dan di antaranya ialah irma, pesang. Nabi pesang tu harus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesang. Kemudian fahuwa jaizun alaihim, maka itu harus ke atas mereka para nabi. Jumpa tak surat tu ni? Jumpa tak? Bi khilafil junun, bersalahan dengan sakit gila. Sakit gila. Kalau gila ni mustahil lah. Sebab apa? Sebab bila gila ni dia akan meliarkan orang, menyebabkan orang tak duduk dekat dengan orang gila. Orang orang dekat, orang takut. Orang takut. Budak-budak mau pasal lagi tu. Orang tu gila lagi. Nabi ni tujuan nak sampai, takkan nak suruh orang tak mari dekat dengan dia. Mesti orang nak kena dekat dengan dia untuk dengar dia. Jadi gila mustahil. Wasukru bi khilafil jun wasukri, dan juga mabuk mustahil bagi Nabi. Mabuk ni mana tak mesti mabuk haram. Mabuk ada haram pun mustahil. Mabuk ada haram, katakanlah mabuk ada haram kena salah makan. Mabuk tak haram. Tapi Nabi mustahil Nabi ada penyakit mabuk atau kena mabuk. Tak. Sebab bila mabuk tu dia tak sedar benda yang dicakap tu. Jadi boleh jadi orang anggap itu hukum tapi dia cakap salah. Nampak? Itu mustahil. Mabuk lauk. Mabuk lauk tu dia nak kira mana? Sakit tu. Jenis sakit. Wal khabali, dan juga al khabal. Khabal tu jenis penyakit gila kau. Sejenis gila. Nau'un minal junun. Sejenis gila. Makna bahasa kita khabal ni makna tak cukup. Tak cukup. Tak cukup suku. Nampak tak? Gila-gila sungguh. Hak ni tak apa cukup. Ada. Khabal ni tidak. Khabal tu nau'un minal junun. Wa nahwi dhalika, dan seumpamanya. Kama ulima mimma marra, sebagaimana diketahui daripada barang yang telah lalu. Qauluhu wa nahwihi, dan seumpama sakit, harus bagi Nabi. Contohnya kal akli, seperti makan, wa syurbi, minum, wa naumi, dan tidur. Lakin bi a'yunihim la bi qulubihim, tapi tidur tu tidur mata saja, bukan tidur hati.
tidur Nabi ni tidur mata saja, tidak tidur hati. Kenapa? Tidur hati tak boleh. Tidur hati ni lala. Tidur hati ni, hati tu switch off dengan Allah Ta'ala. Hati tu, bila kita tidur ni, hati tu, orang yang tidur betul lah, hati tu switch off, tak ada dengan Tuhan. Bila tak ada dengan Tuhan, layak ke dengan Nabi? Tak layak. Wali pun, ataupun bukan Nabi, kita kata wali orang soleh, ada yang hatinya sentiasa ingat Tuhan. Dah, takkan Nabi hati dia tak ingat Tuhan? Nampak? Benda gitu maklum. Bagi para awliya, setengahnya yang hampir bagi Allah, hati dia tak lupa Tuhan walaupun dia tidur. Maka bagi Nabi tak ada benda, mereka lagilah layak. Okay. Jadi tidur tu dengan mata, tidak dengan hati. 5 warada, kerana hadis yang datang, nahnu ma'asyiral anbiya'i, kami sekalian para nabi ini, tanamu a'yununa, tidur oleh sekalian mata-mata kami, wala tanamu qulubuna, tapi tidak tidur hati kami. Itu Nabi sendiri khabar. Nampak tak? Kami para Nabi ni mata je tidur, hati tidak tidur. Sebab itu Nabi tidur tak batas sembahyang, sebab hati dia tak tidur. Kita tidur batal ni sebab kita tak sedar apa hak berlaku, keluangi tak keluangi, batal wuduk dah batal wuduk. Nabi dia tidur, dia bangun tak ambil sembahyang pun wuduk dia tak batal. Tak batal kerana tidur. Sebab apa? Sebab hati dia tak tidur. Jauh cerita mana macam nak tahu tidur mana? Kita tutup mata, tutup mata. Tengah kita kan, tengah ustaz ngajar, tutup mata. Hidup tidur, tutup mata je, hidup tengah fikir. Gitu. Para Nabi ni tutup mata je tutup, tapi hati masih sedar dengan Allah. Tujuan tidur tu supaya menunaikan hak sebagai manusia, yang mana tidur ini satu adat dan fitrah manusia. Nampak tak? Bagi hak badan tu untuk rehat. Jadi tangan, mata, semua ni duduk dalam state ataupun status rehat untuk menunaikan hak badan dia. Tidur untuk tunaikan hak badan. Mata dia ada hak dia kok. Fa inna li jasadika 'alaika haq. Maka Nabi tidur tujuan untuk tunai hak. Hati tak ada tidurlah. Tidak tidur. Dah boleh hati tak tidur. Apa hak hati? Dah jatuh kita reti tak? Jatuh kita reti tak? Tak reti kan? Dah boleh kena rehat mati ya jatuh kalau dah reti. Jadi gitulah hati ni, hak dekat dengan Tuhan, tugas dia ingat Tuhan Allah. Ingat Tuhan Allah. Tugas dia dah gitu. Okey. Wa ka khurujil mani, dan apa yang harus lagi, seperti keluar mani, an-nashi'i min imtila'i aw'iyati mathalan, keluar mani yang lahir daripada penuh bekas. Imtila' penuh, aw'iyah jamak wi'a, bekas contohnya. Itu harus. Nabi keluar mani harus tak? Harus. Tapi keluar mani sebab apa? Bukan sebab mimpi. Keluar sebab bekas penuh. Tak, dia manusia ni, orang lelaki ni dia proses tu kan terhasil semua kan, terhasil air mani. Lama-lama sekali, bila banyak sangat, dia akan keluar lah. Balik dengan cara mimpi. Jadi ataupun tanpa dengan mimpi pun, kadang tiba-tiba keluar je. Tak, biasa tidur lah, tapi kadang tidur tak mimpi pun ada. Tidur tak mimpi, keluar. Maka keluar mani pada diri para anbiya itu harus, tapi dengan cara bekas tu penuh. Tak, maka cawang penuh, curah-curah. Dan alat tu kan diproses sama, menghasilkan air mani, desti tu kan. Dia hasil dah, kalau hasil penuh, paksa buang kau. Jadi buang tu dengan sebab penuh bekas. La min ihtilam an-nashi'i minasyaitan, bukan dengan sebab bermimpi yang lahir daripada syaitan, yang syaitan buat. Jadi hak bermimpi tu, itu salah satu cara juga, makna
Keluar mani dengan sebab mimpi. Mimpi mainan syaitan. Dia buat mari orang, dia buat mari orang ni. Jadi bermimpi, keluar mani. Hak ni mustahil bagi Nabi. Sebab apa? Sebab syaitan boleh ganggu Nabi dalam tidur. Ni tak gitu. Para Nabi ni terjaga zahir dan batin dia. Itu mustahil. Li'annahu la tasalluta lisyaitani alaihim, li'annahu sya'an tu, kerana tidak ada penguasaan bagi syaitan ke atas mereka. Syaitan tak boleh nak menguasai mereka. Syaitan tak boleh nak kuasai mereka. Lagi, wakal ju'i, dan seumpama lapar. Nabi pun lapar. Kama waqa'a lahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana berlaku bagi Nabi. Fa fi syifa wa ghairihi, pada kitab Asy-Syifa, dia tak amsah tak? Ada. Boleh baca dua, Asy-Syifa dengan Asy-Syifa. Tapi yang tu yang masyhurnya asyarnya Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa, bagi Qadhi Iyad. Dalam kitab Asy-Syifa, wa asyarnya bisyifa, Asy-Syifa bi ta'rif huquqil Mustafa. Tu pun antara hak Syekh besar tu baca juga tu. Syekh Ismail tu baca Asy-Syifa. Tak baca lagi. Amsar kat kitab tu. Menarik kitab Asy-Syifa ni. Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa. Dan selain daripada kitab Asy-Syifa tu, ditulis, disebut, ni kisah ni masyhur lah, dalam hadis pun masyhur. Disebut dalam kitab Asy-Syifa annahu sallallahu alaihi wasallam kana yabitu yatalawwa minal ju'. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yabitu, bermalam ia, yatalawwa, dalam keadaan sakit, bengkok tubuh kerana sakit minal ju', sebab lapar. Faham bengkok tubuh? Biasa lapar tak? Biasa lapar. Gitu tak? Kalau lapar kan kita akan bengkok tubuh. Tak usah kata lapar lah, sakit perut. Sakit perut ataupun kena syarat. Kita akan duduk bengkok. Nabi pernah bermalam dalam keadaan bengkok tubuh Nabi kerana sakit dengan sebab lapar. Okey. Berlaku pada Nabi. Sekarang ni iskar datang. Dan Nabi pun cakap bahawa dia Tuhan beri makan beri minum, wala yunafi dzalika qawluhu, dan tidak menafikan akan demikian itu oleh perkataan. Qaulu fa'il lah, dzalika maf'ul. Tidak menafikan perkataan Nabi akan Nabi lapar tu, tidak menafikan akan demikian oleh perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata abitu inda rabbi yut'imuni wa yusqini, bermalam aku dengan Tuhanku, memberi makan ia akan daku dan memberi minum dia akan daku. Nabi sebut, kata aku ni bermalam-malam Tuhan beri makan aku, Tuhan beri minum aku. Dah tu maknanya Nabi tak lapar, tak dahaga. Ni masa antaranya apabila Nabi pernah sibuk tak. Sahabat ni bila dia puasa wisal. Puasa wisal, dia ikut Nabi puasa sambung, tak buka. Tiba-tiba sebahagian sahabat tu pesang. Lalu buat lapor pada Nabi SAW. Nabi kata, tak boleh lah, jangan wisal lah, haram wisal tu. Adapun aku, Nabi sebut, aku ni bermalam aku bersama dengan Tuhanku, dalam keadaan Tuhan aku itu memberi aku makan minum. Aku dah apa wisal, sebab aku ni dak makan pun Tuhan beri makan aku dak minum pun Tuhan beri minum aku. Nampak? Jadi mu jangan tiru aku, sebab itu haram bagi umat ni wisal. Sambung, puasa sambung, hari ni esok malam dak buka, sambung tu. Itu haram Ada itu seakan-akan Nabi tak lapar lah, tak dahaga lah, sebab dia kata gitu. Dia kata tidak menafikan
Perkataan ini akan bahawa Nabi lapor juga. Kenapa? Li'annahu kana yahsulu lahu dzalika taratan wala yahsulu lahu taratan ukhra. Kerana hasil lapor baginya satu ketika dan tidak hasil baginya ketika yang lain. Maknanya ada masa Nabi lapor, ada masa Nabi tak lapor. Dah apa Allah Ta'ala buat gitu ke Nabi? Sebabnya kalau Nabi tak lapor semua, macam mana umat nak rasa? Nak mencontohi Nabi. Nampak tak? Jadi Nabi dalam keadaan ni Tuhan beri rasa lapor juga. Tuhan beri lapor, baru umat tahu Nabi lapor, benda Nabi buat. Apabila Nabi lapor, bagaimana Nabi buat? Macam mana umat boleh ikut dalam setiap keadaan? Kalau Nabi Tuhan beri makan sama minum sama, dah nak ikut mana kita? Kita boleh gitu? Tak boleh. Bila Nabi lapor Nabi buat mana? Itu tak. Tak makan dulu kok. Lapor makan dulu. Ikat batu. Lagi Nabi keluar dengan sahabat cari rumah orang ada makanan. Pernah Nabi keluar jumpa Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Keluar pada waktu katanya tengah malam, katanya tengah hari. Ketika orang tidak keluar kecuali orang tu memang lapar. Ya. Yang tak ada makanan, Nabi nak cari kerja. Nabi nak kerja. Kerja Nabi lah tu. Kerja Nabi menyampaikan dakwah. Berperang Nabi kan ada. Maksudnya cari BT lah. Nabi tak cari BT untuk supaya tak apa nak. Tak cari BT. Maknanya kan dakwah kan tak ada BT lah. Kalau kerja ada BT. Nabi tugas. Nabi bukan pendakwah, Nabi ni rasul. Jangan duk fikir macam pendakwah. Nabi ni macam ustaz. Dia kena kerja kerajaan, duk kerajaan apa, kerja dengan ni. Jangan fikir gitu. Nabi tugas dia sampai risalah. Siapa yang menjamin rezeki dia? Allah lah. Nabi ni duduk makan tajri, bukan duduk makan asbab. Jadi rezeki dia tu Allah tentu dah rezeki dia. Daripada mana? Daripada ghanimah, daripada faid, ada bahagian tu kan. Zakat dah makan dah. Daripada hadiah. Tak? Daripada hadiah. Duit dia ada dah. Dia ada harta dia. Apa tak ada. Tapi kenapa gitu? Sebab dakwah dia nak sampai risalah. Kalau kerja, masuk ke lapang balik pukul 5. Dah. Lagi mana? Tugas dia tu menyampai risalah. Lepas tu rezeki dia ada sekira. Nabi bukan tak kita fikir nak makan benda lapar perut, cari kedai. Tak. Nabi Allah Ta'ala dah sediakan. Dah sediakan untuk dia. Jadi dalam satu ketika Nabi lapor. Nabi jumpa tu Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar juga. Tiba-tiba mereka pun pergi pada seorang sahabat yang duduk luar Madinah. Ana lupa nama dia, tak ingat. Siapa dia ingat? Dia ingat. Apa dia nama dia sahabat? Tak ingat. Allahu Akbar. Biasa sebut orang satu. Jadi pergi tunggu sahabat tu. Sahabat tu tak ada rumah. Bini dia tolong buka pintu, kata dia tengah cari ambil air. Ambil air. Bila sahabat tak lama tu sahabat, dia pun hidang makanan. Hidang tamu. Orang-orang senang sikit lah. Mari makan. Jadi maknanya tidak ada masalah. Kalau pergi rumah-rumah orang rapat-rapat, sayang-sayang, buat apa mari mari tak ada makanan. Kenapa? Tak ada masalah lah, boleh. Pernah kita buat ada masa duduk ngaji Suria. Rumah saya agak-agak jambu. Dia lapor ni dia ada kemanusiaan yang tersendiri yang orang kenyang tak ada. Lapor namanya lapor dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni dengan lapor ni dia tidak boleh dipisahkan. Kalau kenyang semua tak apa nak jadi belajar dah. Dekat kata UM tak? UM tu. Mi Maggi belah dua.
Ada? Ya? Oh, jimat. Sesungguh lah. Maggi belah dulu Orang Masita sebut. Oh, Dr. Masita sebut dewakan. Lepas tu ada program tu, tak ada program bagi makanan free. Dia kata bagus. Uniza buat juga tapi bukan boleh tiap sama-sama musyawarah nak makan makanan free. Ada tak? Uniza tak? Bukan? Tak Uniza. Bukan? Jadi belajarlah. Kali-kali boleh tapi kalau kenyang semua tidak tu. Maka Nabi tidak kerana terhasil baginya waktu yang lain, tidak terhasil pada waktu. Kenapa? Li ajli ta'assi, untuk tujuan kita ta'assi iqtida, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li ajli ta'assi, untuk tujuan kita mengikut dan meneladani Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, kita ikut Nabi lah. Nampak tak? Supaya tidak akhir zaman ni kan, antara alamat akhir zaman kathara fihimu asyiba'u, kenyang sangat, orang kenyang sangat. Kalau lain negara teluk tu, negara teluk pukul 12 makan ni, pukul 12 pukul 1 takabur tu lah. Pergi kedai mata'am kan, nasi mandi kan, tak? Yaman ya? Tak. Yaman tak tidur dah. Arab Saudi gitu. Arab Saudi, siapa? Tak ada pergi Arab Saudi lepas balik lepas waktu malam pukul 12 pukul 1 biasa pergi makan kedai mandi nasi Arab. Kita tengok pelik, sayang ajak gitu. Allah, penuh kan. Pukul 1 pukul 2. Kat kita ada kot budaya makan lewat ni, tapi doklah macam mandi susah tu. Mandi kambing pula tu. Faham? Lepas tu tidur. Kadang-kadang sampai subuh. Lepas subuh tidur. Pagi dah okey kedai. Pukul 10 ke 11 buka. Jadi untuk tujuan kita ikut. Wa indiyatu fil hadithil madhkuri majaziyatun khabarir. Dan indiyah itu mana? Abitu inda rabbi. Indah situ. Tu indiyah di situ dalam hadis yang tersebut majaziyah, majaz saja. Aku bersama Tuhanku. Aku di sisi Tuhanku. Indiyah di sini maksudnya ada sekali zat ke tak? Bukan indiyah makaniyah ni, majaziyah. Mana aku tidak luput bersama aku dengan Tuhan aku, hatiku ingat sentiasa pada dia. Bukan maksudnya Nabi dengan Tuhan ni. Bukan makaniyah ni, bukan hakikiyah ni, majaziyah. Apa maknanya? Ni takwil ni. Wal makna, dan sini memang kena takwil lah sini. Nak faham indi tu duduk dengan Tuhan. Makna dia ada Tuhan ada situ. Tu tak boleh, tu salah tu. Annahu kana yabitu, adalah baginda Nabi bermalam ia, wa qalbuhu muta'alliqun bi rabbih, hatinya tu terikat, teringat kepada Tuhannya. Wa mulahadhatun wa mulahidhun li jalalihi, wa mulahidhun ay wa qalbuhu mulahidhun li jalalihi wa 'azamatihi, dan hatinya itu memerhatikan keagungan dan kebesaran Tuhan. Dia ingat Tuhan. Itu maksud indah. Itu satu takwil. Au annahu sallallahu alaihi wasallam kana yabitu fi kanafillah wa hifdhihi. Atau dengan makna Nabi itu bermalam dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kanah tu makna sama hifzul, pemeliharaan dan lindungan Tuhan. Dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Itu maksud indah itu. Wa makna qawlihi, dan makna perkataan Nabi itu yut'imuni wa yuskini, beri makan aku dan beri minum. Apa maksud beri makan beri minum? Allah Ta'ala waktu makanan Nabi makan, waktu minuman Nabi makan ke, sebagaimana pada Ashabul Maidah turun kepada Nabi Isa dulu. Kata makna sini ai yu'tini quwwatat ta'imi wasyaribi, memberi kepada aku kekuatan orang makan orang minum. Makna aku tu rasa kenyang.
Macam orang makan dan orang minum, tak dahaga. Itu maksudnya. Itu satu takwil. Au yut'imuni wa yuskini min ta'amil jannati wa syarabiha, atau memberi makan dan minum daripada makanan syurga ataupun minuman syurga. Ataupun ni makna sungguh ni. Makna seakan Nabi, Allah Ta'ala beri makanan syurga ke Nabi, tapi tak nampak lah. Beri makanan syurga ke Nabi, minum syurga, lepas tu Nabi kenyang. Makna ada perantara makanan. Makanan ni makanan syurga. Yang tadi Allah Ta'ala beri kekuatan sebagai orang makan dan orang minum. Makna tak rasa lapar, tak rasa dahaga. Pelik tak? Dah pelik. Akhir zaman Nabi sebut kata, kebanyakan akhir zaman makanan orang-orang mukmin akhir zaman ialah zikrullah. Makan zikrullah je. Makan zikrullah, makan mana? Maknanya dengan zikir tu jadi kenyang. Dengan zikir jadi kenyang. Ya. Rasanya Dr. Ilyas, Syekh Ilyas Kedah tu ada sebut, dia kata kita kena belajar hidup susah juga kerana akhir zaman ni, bila zaman akhir zaman ni akan berlaku suasana susah. Tak? Jadi kena biasakan makan benda sikit dan hidup susah supaya tidak kita jadi tidak tertuara bila keadaan mendesak. Takut-takut terikut dahsyat, apa perut. Tahu tak? Bulak-bulak disebut tu makanan akhir, ada akhir zaman ni ialah zikrullah. Kita tak pelik lah kalau dalam agama lain pun orang meditasi, ia boleh tak rasa lapar lah, tapi ia boleh tahan dengan sebab meditasi lah. Benda itu benda yang berlaku lah, dan diterima oleh akal. Qawluhu wa amma burhan wujubi sidqihim wallahu a'lam. Nak tanya? Tak ada. Kenyang lah. Kenyang lah.